Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan berkongsikan kepada anda semua berkenaan dengan satu kaedah fiqh, iaitu al-amru idza taqun ittisaq wa idza ittisaq taqun, yang bermaksud apabila sesuatu perkara itu sempit, hukumnya menjadi luas, dan apabila suatu perkara itu luas, hukumnya menjadi sempit. Sekarang ini saya akan membuat satu perkongsian berkenaan dengan kaedah ini, yang mana kaedah fiqh ini berada di bawah satu kaedah fiqh yang besar, salah satu kaedah fiqh iaitu al-masyaqqatu tajlibu taysir, yang membawa maksud kesukaran membawa kemudahan. Dalam al-masyaqqatu tajlibu taysir ini, menurut Dr. Abdul Latif Muda dan Dr. Rusmawati Ali, kaedah fiqh ini adalah apabila terdapat sesuatu kesusahan dan kesulitan dalam melaksanakan perintah Allah, maka perintah itu diringankan, tidak seperti pada asalnya. Berdasarkan perkataan masyaqqah, daripada perkataan masyaqqah tajlibu taysir, masyaqqah bermaksud kesukaran, berdasarkan sebagaimana firman Allah, wa tahmilu athqalakum ila baladin lam takunu balighihi illa bisyiqqil anfus, dan ia mengangkut beban-bebanmu ke suatu negeri yang kamu tidak sanggup mencapai kecuali dengan susah payah. Masyaqqah bermaksud susah payah ataupun kesukaran. Berdasarkan apa yang diterangkan secara ringkas berkenaan dengan maksud kaedah fiqh ini menunjukkan bahawa syariat Islam itu sendiri boleh dan mampu untuk dilakukan oleh semua mukallaf, semua muslim, pada bila-bila dan di mana sahaja. Ini bermaksud apabila seseorang itu mengalami sesuatu kesukaran atau kepayahan dalam melaksanakan apa sahaja jenis ibadat yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, seseorang itu tidak boleh mencari alasan untuk meninggalkan syariat itu. Di dalam Islam terdapat kelonggaran dan keringanan, yang mana ketika seseorang itu terjebak dengan kesempitan dan kesukaran, sebagaimana yang telah antara dalil yang menjadi penguat kaedah ini adalah dalam surah Al-Baqarah ayat 185, yuridullah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra, yang membawa maksud Allah mengkehendaki kamu beroleh kemudahan dan ia tidak mengkehendaki kamu beroleh kesukaran, menanggung kesukaran. Antara firman lain dalam surah Al-Maidah ayat 6, wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj, dan Allah tidak mahu menjadikan kamu menanggung sesuatu kesukaran dalam perkara agama. Antara sebagaimana dalam riwayat Anas radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yasirru wala tu'assiru, yang membawa maksud mudahkanlah dan jangan menyusahkan. Berdasarkan dalil-dalil yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah, dapat dijelaskan bahawa agama Islam ini sememangnya menekankan dan membawa konsep kemudahan terhadap umatnya, serta memberi keringanan, bukan kesusahan dan kesempitan. Seterusnya kita akan pergi kepada pecahan kaedah fiqh, iaitu pecahan kaedah fiqh al-masyaqqatu tajlibu taysir, iaitu al-amru idza daqun ittisaq dan al-amru idza ittisaq daqun. Untuk yang
pecahan yang pertama ini berkenaan dengan al-amru idza dhaqun ittisaq. Apabila sesuatu itu sempit, hukumnya menjadi luas. Antara maksud yang lain, sesuatu perkara apabila ada sesuatu kesukaran, maka syarak atau hukum mengizinkan kelapangan sebagai jalan keluar untuknya. Untuk kaedah ini berasal daripada mufti dan kata-kata Imam Syafi'i. Dengan adanya kaedah ini, setiap kesempitan yang berlaku yang dihadapi oleh seseorang Muslim seharusnya dipermudahkan atau diperlonggarkan, sehinggalah dia terasa kebahagiaan dan rahmat kedatangan syariat Islam. Akan tetapi, kelonggaran tersebut perlulah berasaskan peraturan serta kaedah yang lain. Antara contohnya, idza zalul man'u adul mamnu'. Kaedah yang lain, ad-darurat taqdir fi qadariha. Ini merupakan antara kaedah yang perlu didasarkan untuk kaedah al-amru idza dhaqun ittisaq. Antara contoh yang ada dalam kaedah fiqh ini, contoh yang sering berlaku adalah orang yang bermusafir diharuskan untuk jamak dan qasar solat. Antara contoh yang lain, isteri yang masih dalam tempoh iddah kematian suami diharuskan untuk keluar dari rumah apabila ada keperluan yang mendesak atau untuk memenuhi keperluan asasi. Sebagai contoh, memberi barang keperluan, pergi ke kedai membeli minyak, itu sebagai contoh. Seterusnya, contoh yang lain, memberi kelonggaran atau penangguhan pelunasan hutang. Memberi kelonggaran atau penangguhan pelunasan hutang diharuskan untuk orang yang dalam keadaan terdesak atau yang belum mampu melunaskannya. Ini merupakan contoh-contoh untuk kaedah al-amru idza dhaqun ittisaq. Apabila sesuatu itu sempit, hukumnya menjadi luas. Ini untuk kaedah ini. Seterusnya kita pergi kepada kaedah yang lagi satu, iaitu al-amru idza ittisa' dhaqun. Apabila sesuatu itu longgar, luas, hukumnya menjadi sempit. Antara maksud yang lain, sesuatu perkara yang telah diberi kelonggaran dan diberi pengharusan dalam keadaan darurah dan masyaqqah akan kembali kepada asal atau kembali kepada sebelumnya apabila telah terlaksana darurah dan masyaqqah tadi. Antara contoh yang berlaku yang ada dalam kaedah fiqh ini, seseorang Muslim yang dalam keadaan lapang digalakkan untuk menunaikan solat awal waktu. Solat awal waktu dengan menepati segala rukun dan syaratnya. Antara contoh yang lain, orang yang berada dalam kebuluran, orang yang terdesak, mereka ini diharuskan untuk mengambil makanan orang lain. Tetapi pengharusan ini sekadar untuk menghilangkan kelaparannya sahaja, kebulurannya sahaja. Tidak diharuskan untuk mengambil lebih atau menyimpan makanan tersebut. Antara contoh yang lain, apabila seseorang itu menjadi imam, digalakkan bagi imam itu membaca bacaan yang panjang. Akan tetapi, sekiranya dalam jemaah yang dibawa itu ada golongan orang tua atau yang uzur, maka tidak digalakkan imam itu untuk membaca bacaan yang panjang. Digalakkan untuk membaca surah-surah yang pendek sahaja. Setakat itu saja sedikit sebanyak berkenaan dengan al-masyaqqatu tajlibu taysiri, yang mana pecahan dia al-amru idza dhaqun ittisaq dan al-amru ittisaq dhaqun.
Ini menunjukkan Islam itu indah dan mudah untuk dilakukan oleh semua mukallaf, termasuk mereka yang baru memeluk Islam, mualaf. Islam itu indah dan mudah untuk dilaksanakan, insya-Allah. Setakat itu saja untuk perkongsian saya hari ini. Sekian, terima kasih.